Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bertemu buat pertama kalinya Ramadan Mubarak kepada minta maaf ada sedikit gangguan teknikal sebentar tadi. Okey ke admin? Alhamdulillah, Ramadan Mubarak untuk semua. Semoga Allah beri taufik dan inayah kepada kita untuk sama-sama memaksimumkan peluang Ramadan kali ini untuk sama-sama kita mendirikan Ramadan agar dapat diampunkan dosa-dosa kita yang telah lama dan juga yang bakal kita lakukan. Hari ini insya-Allah kita akan berkongsi dalam tempoh yang 20 minit lebih kurang berkaitan adab-adab wuduk. Adab-adab wuduk. Semua tahu tentang kepentingan wuduk. Siapa yang tahu tentang salat wajib sebelum itu dia juga tahu tentang wuduk. Hadis Nabi SAW riwayat Bukhari juga ada dalam lafaz lain yang Muslim, la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda'a. Nabi SAW bersabda, tidak diterima salat seseorang daripada kalian jika kalian telah berhadas, telah terbatal wuduk sehinggalah dia melakukan wuduk. Maka inilah hadis, antara hadis-hadis yang dengan jelas mensyariatkan tentang kewajipan wuduk, selain daripada sudah pasti ayat yang sangat famous kita sering baca dan sering dengar apabila para asatidah dan para duat sekalian berbicara tentang wuduk, itu ayat dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Satu ayat yang panjang yang merangkumkan secara komprehensif tata cara wuduk yang tepat, termasuklah tata cara bertayamum, iaitu gantian kepada wuduk apabila kita ketiadaan air untuk melakukan wuduk. Secara ringkas saya boleh syarahkan ayat ke-6 surah Al-Ma'idah ini. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin bersiap sedia untuk mendirikan salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, maka basuhlah wajah kalian, wujuh wajah secara mutlak, dan juga aydikum ilal marafiq, tangan kalian hingga ke bahagian siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan basuhlah kepala kalian, sapulah. Imsahu ini sapu, sapulah kepala kalian, wa arjulakum, dan juga bi ru'usikum wa arjulikum, dan juga kaki kalian, ilal ka'bain, sehingga ke bahagian buku lali. Wa in kuntum junuban fattahharu, bila kalian berada dalam keadaan junub, maka bersihkan diri. Ini mandi wajib. Jika kalian sakit, marda atau ala safarin, atau jaa ahadun minkum min al-gha'id aw lamastum nisa, jika kalian junub, sakit, ataupun setelah mendatangi wanita kalian, isteri, falam tajidu ma'an, dan kalian tidak mendapati air untuk berwuduk, fatayammamu sa'idan tayyiba, maka carilah debu atau tanah yang suci, yang elok, tayyiba, famsahu biwujuhikum wa aydikum min, maka sapulah muka dan tangan kalian daripada debu tersebut atau tanah tersebut. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, sesungguhnya Allah tidaklah menginginkan kepada kalian untuk hal wuduk dan juga tayamum itu adalah satu kesukaran dan kesulitan, walakin yuridu liyutahhirakum, tapi Allah inginkan daripada hal tersebut untuk membersihkan dan mensucikan kalian, wa liyutimma ni'matah 'alaikum, dan untuk menyempurnakan nikmat-nikmat Allah kepada kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepadanya. Begitulah terjemahan kepada ayat wuduk yang pastinya merupakan rujukan utama, primary reference kepada pensyariatan wuduk sebelum salat. Baik, jadi bagaimana secara detailnya wuduk? Sebagaimana yang kita tahu, amal ibadah dan wuduk adalah salah satu bentuk ibadah yang khusus. Ibadah ada ibadah umum, ibadah khusus. Ibadah khusus ia bersifat tauqifi, bersifat tidak boleh lakukan ia kecuali setelah ada dalilnya. Atau dengan lebih tepat, apakah petunjuk Nabi SAW secara detail untuk melakukan wuduk yang sempurna. Maklum, sisi para penuntut ilmu, talabatul ilm, jadi pada mereka yang dah faham, ini adalah ulang kaji. Bagi siapa yang belum pernah mendengar, semoga dapat manfaat daripada perkongsian hari ini. Wuduk amat penting. Kita tak sah wuduk, tak sempurna wuduk, maka tak ada fala syai', tak ada makna untuk salat kita. Dengan hadis Bukhari yang saya sebut awal tadi, la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Baik, hadis yang famous di sisi talabatul ilm, pada penuntut ilmu bila berbicara tentang wuduk, ialah hadis Maula Uthman, itu Humran
Humran budak suruhan kepada Uthman ibn Affan radhiyallahu anhum. Okey, hadisnya hadis yang komprehensif panjang berbicara tentang wudu. Da'a bi wudu'in, yani anna Uthman bin Affan radhiyallahu anhu da'a bi wudu'in fatawadda'a faghasala kaffayhi 3 marrat. Saya terjemah teruslah untuk kita ringkaskan dan manfaat kita punya waktu yang padat ini. Uthman memanggil Humran maulanya untuk menyediakan persediaan untuk beliau Uthman berwudu. Fatawadda'a, maka dia bermula wudu. Faghasala kaffayhi 3 marrat, maka dia berwudu dengan memulakan membasuh kedua tapak tangannya, pergelangan tangannya 3 marrat. Thumma madha wastanthar, kemudian dia berkumur dan juga istinthar. Istinthar apa? Membasuh hidung. Thumma ghasala wajhahu 3 marrat, kemudian Uthman membasuh mukanya 3 kali juga, tangan 3 kali, madmadha wastanthar. Thumma ghasala wajhahu 3 kali juga. Thumma ghasala yadahu al-yumna, kemudian dia membasuh tangannya yang kanan ilal mirfaq, hingga ke siku, juga 3 kali. Thumma ghasala yadahu al-yusra, kiri. Kalau siapa yang tengok tu macam pening sikit sebab kita pakai kamera selfie, so kita balik kiri kanan. Thumma ghasala yadahu al-yusra mithla dhalik, yani 3 marrat, 3 kali juga. Thumma masaha ra'sahu, kemudian disapu kepalanya, Uthman menyapu kepalanya. Thumma ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'bain, kemudian membasuh kakinya yang kanan sehingga ke buku lali 3 marrat, 3 kali. Thumma ghasala al-yusra mithla dhalik, kemudian membasuh kaki kirinya sedemikian rupa, itu 3 kali juga. Thumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Kemudian Uthman berkata kepada Humran, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan wudu seperti mana aku lakukan ini. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma qama faraka'a rak'ataini la yuhaddithu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Okey, apa Nabi sebut? Barang siapa yang berwuduk dengan cara aku berwuduk ini, barang siapa yang berwuduk dengan cara wuduk aku ini, itu wuduk sebagaimana yang telah dikhabarkan oleh Uthman, ditunjukkan oleh Uthman bin Affan sebentar tadi. Hada thumma qama faraka'a rak'atain, kemudian orang itu bangun mendirikan salat 2 rakaat, la yuhaddithu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kemudian dia mendirikan salat dengan penuh khusyuk, dengan penuh tamakninah, memberikan salat itu dengan sebaik-baik salat 2 rakaat tersebut. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Secara automatiknya kita dapat kesimpulan daripada hujung hadis ini bahawa inilah fadilat yang paling besar kita melakukan wuduk. Tapi dengan syarat wuduk itu menepati wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa fadilat besar dia? Setelah kita berwuduk sempurna sebagaimana wuduk yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, kita bangun untuk salat, dipanggil salat sunat wuduk 2 rakaat dengan penuh khusyuk, tamakninah dan mengikut sunnah, diampunkan segala dosa kita yang lepas. Masya-Allah. Ya, di sana ada khilaf, ma taqaddama min dhanbik, selagi mana dia tidak melakukan dosa besar, maksudnya dosa-dosa kecil diampunkan. Diampunkan dosa-dosa kecil, dia sudah cukup besar di sisi
di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu satu bonus yang besar hanya dengan melakukan wuduk. Jika wuduk kita sempurna, kita salat 2 rakaat setiap kali sebelum wuduk dengan salat yang sempurna. Bayangkan 5 kali sehari kita lakukan untuk 5 salat waktu. Sudah berapa banyak Allah repeat kita punya pengampunan untuk dosa-dosa kita. Itulah antara kelebihan utama kepada mereka yang berwuduk. Dengan syarat wuduk itu adalah wuduk nahwa wudu'i hadha. Ini sebagaimana wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, bukan wuduk tambahan rekaan orang lain. Jelas Uthman mendetailkan cara wuduk. Okey, basuh tangan 3 kali. Kemudian berkumur, mat-mat, istanthar, masukkan air dan hembuskan air keluar sekali, basuh muka 3 kali, basuh tangan hingga ke siku 3 kali, kiri dan kanan, kemudian ambil air, basuhkan sapu kepala. Dan dalam hadis lain didetailkan daripada basuhan ataupun sapuan yang sama ke belakang, ke depan, kemudian disapukan juga telinga. Sedemikian rupa telinga ditolak dengan ibu jari untuk bahagian belakang telinga kita. Kemudian membasuh kaki kiri dan kanan hingga ke buku lali sebanyak 3 kali. Begitulah wuduk Nabiyuna wa Habibuna sallallahu alaihi wasallam. Okey. Boleh faham Istintar dia ada 2. Nah, disebut istintar. Madmadah dengan istintar tu. Istintar ialah mengeluarkan air. Ada satu lagi lafaz istinsyaq. Istinsyaq tu seduh air dan hembus air, istintar. Okey, maksudnya istinsyaq dan istintar adalah membasuh atau mengalirkan air ke dalam hidung. Itulah nikmat pada mereka yang melakukan wuduk. Ia membersihkan diri dia 5 kali sehari. Kan? Sekarang ni zaman COVID-19, semua WHO dan juga Kementerian Kesihatan satu dunia semua menitik beratkan tentang kebersihan diri. Kena banyak basuh tangan dengan sabun dan sebagainya. Alhamdulillah, Islam dah ada tata cara. Kita wajib untuk melakukan pembersihan diri kita secara sangat spesifik. Muka pun kita bersihkan, kepala pun kita bersihkan, tangan kita bersihkan hingga ke siku lagi. Kaki pun kita bersihkan. Semua anggota-anggota utama yang ada selalu berlaku kontak dalam kehidupan seharian kita. Itulah kelebihan dan kita kata hebatnya Islam. Daripada dulu lagi disyariatkan ibadah membersihkan diri sebelum kita masuk pada ibadah yang lebih besar, iaitu salat. Baik. Boleh. Kita dah 15 minit. Macam mana ni kita nak sambung? Sedikit lagi. Okey, boleh sambung. Banyak gangguan lah pula ni. Calling masuk ni daripada bila calling emo masuk, dia akan ganggu calling Zoom. So, minta maaf kalau calling tu ending. So, Zoom akan okey balik. Mohon maaf di atas gangguan-gangguan teknikal yang sementara itu ya. Okey. Baik, setelah habis kita wuduk,
diajarkan oleh Nabi SAW untuk membaca satu doa. Okay. Doanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Okay. So, ulang sekali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu antara doanya. Ada tambahan dalam hadis lain, sambungan berdoa tu, kita juga boleh baca doa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey. Sama ada nak baca kalau nak cepat, bacalah yang semampu mungkin. Yang penting baca. Jangan tinggalkan, itu adalah sunnah. Sunnah ini bukanlah sesuatu yang sebenarnya kita diberi pilihan untuk buat. Sebenarnya kita wajib lakukan. Kerana Nabi tak akan tinggal sesuatu melainkan untuk kebaikan diri kita. So, jika kita nak satu kebaikan kepada diri kita, kita kena wajibkan diri kita. Hukum secara spesifik, hukum doa tu of course lah tidak wajib. Tapi jika kita nak kebaikan kepada diri kita, kita perlu mewajibkan diri kita untuk menyempurnakan segala tuntutan sunnah Nabi SAW. Banyak pula malam ni masuk emo ni. Bila orang tak Zoom, kuliah online, tak ada pula emo. Allah musta'an. Tunggu gangguan hilang kejap. Dengan saya pun tak berapa nak reti sangat. Teknikal akhir zaman. Dah cuba harap saya mutekan emo tu, dia tak ganggu lagi lah. Okey, hadis riwayat Tirmizi yang kita baca tadi berkaitan dengan hadis doa tadi. Kat mana dah? Doa kita, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Apa dia sunnah-sunnah wuduk yang lain? Sunnah-sunnah wuduk yang lain ada beberapa hadis yang saya dapat kumpulkan, saya bacakan kepada para ikhwah sekalian berkaitan dengan sunnah-sunnah wuduk. Sorry, hilang nampak.
Okey, sunnah-sunnah wudu nombor 1, okey, sunnahul wudu sangat-sangat disunnahkan dan sangat-sangat digalakkan kerana siapa yang melakukan pasti akan dapat pahala. Adapun tidak melakukannya tidaklah membatalkan wudu. Sama ada kita terlupa melakukannya secara sengaja ataupun terlupa, maka antara sunnah-sunnah al-wudu antaranya sebagaimana yang dicatatkan, direkodkan dalam hadis riwayat Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibn Majah. Rasulullah SAW yaqul la wudu'a liman lam yudhkar ismallahi alaih. Ini sunnah wudu yang pertama. Apa dia? Sebab boleh tukar. Tasmiyah. Menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sunnah yang paling agung bila kita nak mulakan wudu, sebelum sampai ke paip air itu, bismillah. Sekejap. Okey, saya tambah terus sebab poin yang saya buat tadi ada saya tak ada. Setelah bismillah tu, buka paip, atau siapa yang pakai gayung dituntut untuk kita berjimat dalam menggunakan air ketika wuduk. Nabi berwuduk dengan wuduk yang sangat minimum sehingga kan ditegur Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang berwuduk ditanya jika berwuduk dalam air sungai yang mengalir pun boleh membazir, apatah lagi kita berwuduk dengan paip air dibuka kadang-kadang volume yang maksimum tanpa keperluan, kecuali dah kaki tangan kita saiz triple XL, kemungkinanlah kita perlu untuk upkan volume. Tapi kalau kita ala kadar kurus ataupun body just nice, so cukuplah kita membuka volume air itu sekadar yang boleh untuk kita manfaatkan membasuh tangan kita. Okey. So itu kena perhatikan. Itu tidak membazir dalam waktu kita melakukan wudu. Sunnah yang kedua yang dituntut setelah menyebut bismillah ialah as-siwak. Fa yustahabbu lil mutawaddi an yastaq. Untuk para wudu disunnahkan untuk bersiwak sebelum memulakan wudu. Tahu siwak kayu sugi yang tajam tu ujung tu biasa akan jadi brush setelah kita tajamkan. Saya pun tak ada contoh ada tertinggal dalam kereta, jadi patut nak bawa naik tapi terlupa tertinggal dalam kereta. Qadarullah ma syaa wa ma fa'al. Okey, kayu siwak banyak siapa pergi Mekah yang jual dalam ikatan tepi jalan oleh pakcik-pakcik Arab yang dah tua tu, RM1 kadang RM2 satu ikat. Ada saiz besar, ada saiz panjang, ada saiz pendek. Okey, disunnahkan bersiwak sebelum memulakan wudu ataupun indal madmadah, semasa kita membasuh atau berkumur. Sama ada fi awwali wudu'in atau indal madmadah. Sebagaimana yang sabit dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Malik, Ahmad, Nasa'i, "Lau an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda atau bisiwaki ma'a kulli wudu'in." Jika ia tidak menjadi satu yang berat kepada umatku, pastinya la amartuhum, pastinya niscaya aku akan mengarahkan dan menyuruh mereka bersiwak ma'a kulli wudu'in, maksudnya pada setiap kali nak wudu. Alhamdulillah Nabi tidak beratkan kita, kalau tak kena selalu bawa dalam kocek. Macam selalu orang yang suka bersunnah, memang kita akan selalu nampak masyayikh di Saudi semua, dia orang selalu letak siwak dalam kayu sugi dalam kocek. Sebab tu antara yang dia orang paling gemar dan paling mudah nak beri hadiah adalah siwak. Satu murah dan satu ialah sunnah yang besar. Kalau bukan ia sunnah yang besar, nescaya Nabi SAW tidak akan mengeluarkan hadis yang sedemikian. Kalau bukan untuk memberatkan umat aku, pasti aku akan suruh mereka bersiwak
pada setiap kali wudu. Okey. Yang seterusnya basuh tangan, sunnahnya basuh tangan 3 kali sebagaimana yang kita baca dalam hadis Umran tadi. Basuh yang 3 kali tangan, hingga siku, basuh muka, basuh kaki 3 kali. Okey. Yang seterusnya al-mubalaghah fil madmadah wal istinsyaq li ghairi sha'imin. Okey. Berlebihan dalam berkumur dan juga beristinsyak, memasukkan air dalam hidung. Okey. Untuk orang yang tak puasa. So, sekarang kita Ramadan, jangan buatlah. Tuntutan sunnah ini jangan buat sebab kita dalam Ramadan. Tapi kalau solat maghrib dan isyak, maaf muskilah, tak ada masalah. Tapi untuk solat subuh, zuhur dan asar, jangan buat. Ini berlebihan, maksudnya sedut, siapa yang mampu menyedut dengan sekuat-kuatnya macam sedutan vacuum, Samsung ke Electrolux ke, sedut kan. Itu satu tuntutan sebagaimana hadis Nabi SAW menyebut yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, wa balagha fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Dan mereka yang orang yang berlebih-lebihan memberi ekstra dalam melakukan istinsyaq, kecuali bagi siapa yang berpuasa. Okey, siapa yang tak puasa kena buat, disunnahkan buat. Kemudian apa lagi? Takhlil al-lihyah al-kathif. Siapa yang ada lihyah, janggut. Macam saya ni janggut orang Melayu, tak lebat sangat. Tak ada darah kecukan Arab ke Pakistan ke apa. Adalah darah India kecukan keturunan datuk nenek saya, tapi gen India tu tak sampai kepada saya. Yang kuatnya gen Melayu, Totok, Jawa, Kelantan. Okey. So disunahkan untuk kita mengusap-ngusap hilang kita punya janggut yang lebat. Sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud. Begitu juga takhlil asabi' al-yadain wa rijlain, juga menyilang-nyilangkan jari pada basuhan tangan dan juga basuhan kaki. Kan? Kaki kita tu pada basuh pun disunahkan untuk menyilangkan, maksud jari tangan kita jangan silang dengan jari kaki pula, susah nanti kan. Silang dengan jari tangan lah. Tangan macam ni lah, menyilang-nyilang. Okay, kaki pakai jari tangan untuk menyilangkan. Itu sunnah. Juga disebut dalam hadis Nabi SAW. Yang seterusnya, saya ingat yang keberapa, al-bida'at bi al-yamin qabla al-yasar. Kita memulakan dengan penikanan sebelum kiri. Okey. Kalau terlupa, macam mana? Tapi inilah sunnahnya. Sebagaimana dalam hadis Umran, so hadis tata cara yang sempurna sebiji macam apa yang Uthman tunjukkan kepada Umran. Seterusnya, mengulang wuduk itu sebanyak 3 kali. Juga sebagaimana yang telah kita bacakan dalam hadis Umran tadi. Okey. Yang terbaik adalah 3. Okey, yang terbaik adalah 3. Syarat untuk sempurna wuduk, satu basuhan je lah. Okey. Maksudnya sekali basuh dah sempurna, basah semua 4 wuduk, dah diterima. Tapi ini kita bercakap tentang sunnah. Adab kita dengan wuduk inilah. Bagaimana adab kita mendatangi rumah orang, tata tertib, jalan elok, senyum bagi salam, untuk menjaga hati tuan rumah. Ya, tuan rumah ada adab dengan tamu untuk menjaga hati tetamu. Begitulah kita adab dengan Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengajar sunnah untuk kita buat yang sebaiknya, agar Allah menerima amalan kita tanpa satu pun kekurangan.
sebagaimana hadis yang kita baca Umran tadi, sempurna wudu nahwa wudu'i hadha, shalla raka'atain, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan dosa-dosa yang lalu. Hujung sekali, dzikr pada intihar. Ini kita baca doa yang saya sebut tadi, yang hadis riwayat Muslim Tirmizi, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Apa Nabi sebut dalam hadis ini? Ma minkum min ahadin yatawadda fayusbigh al-wudu thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwaabul jannah. Tidaklah seseorang daripada kalian berwudu, yatawadda wa yusbighul wudu, dan dia sempurnakan setiap tuntutan wudu, kemudian dia mengakhiri wudu dia yang sempurna itu sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dengan zikir ataupun dengan doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan juga Muslim Tirmizi menambah, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Apa dia? Illa futihat lahu abwaabul jannah. Tidaklah mereka yang buat semua tadi, baca pula doa asyhadu an la ilaha illallah hingga minal mutatahhirin, illa futihat lahu abwaabul jannah, kecuali Allah bukakan kepadanya pintu syurga. Bukan bab, abwabun jamak, pintu-pintu syurga, hanya dengan menyempurnakan wuduk sahaja. Bayangkan rahmat Allah kepada hambanya mengatasi sakht ataupun murka. Baik. Okey ke? Wuduk ni simple je. So begitulah apabila berlakunya ataupun bila kita nak berwuduk, nak solat, begitulah kita kena sempurnakan wuduk kita. Okey. Tayamum simple lah. Ambil ni, basuh dua saja, muka dan tapak tangan. Ada dalam ayat yang jelas, ayat Al-Maidah surah yang Al-Maidah surah ayat yang ke-6. Fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Dan ada dua pendapat. Satu tepuk muka dan tangan, maksudnya satu tepukan. Ada pendapat yang satu lagi, muka dengan tangan adalah disapu dengan tepukan, dengan dua tepukan yang berbeza. Tepuk pertama muka, tepuk kedua dua tangan, ataupun tepuk satu untuk kedua-dua. Itu khilaf yang muktabar di sisi para fuqaha. Itu sedikit sebanyak perkongsian hari ini. Macam mana admin nak teruskan ke? Kalau nak teruskan, tak nak bagi orang tidur, boleh je saya nak kongsikan beberapa fadail wuduk. Wuduk membasmi dosa, wuduk mengangkat darajat hambanya di syurga, wuduk jalan ke syurga, wuduk itu mewarnai ataupun menyinari orang Muslim itu di hari kiamat. Wuduk juga meleraikan ikatan syaitan. Dah 20 minit. Dah lebih kot, bukan 20 minit ni. 45 minit dah ni rasa. Okey. Baik, kita buat kelas lain bagaimana arahan perintah kawalan live Facebook oleh admin kita. Jazakumullahu khairan kepada semua yang bersama dengan live ini. Saya pun tak tahu berapa ramai sebab tak keluar kat sini. Jazakumullahu khairan pihak admin Media Sunnah Malaysia yang menjana dan mentadbir live ini dengan baik, 20 minit bersama adab-adab Islam. Semoga Allah terima segala yang kita lakukan kebaikan, especially pada bulan Ramadan ini. Apa yang kurang datang daripada kelemahan diri saya sendiri, apa yang baik itu datang dari Allah Azza wa Jal. Aku qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.